Memang saya letak konsep jangka panjang 100 tahun. Kerana itu hakikatnya dalam dari segi pembentukan akhlak, dari segi fiziologi dan juga manusia. Kalau kita bayangkan, kalau bagi Cik Adham, satu idea ataupun Syagira, kita lahir anak hari ini. Ada sebuah anak muda 5 tahun. Seperti mana ada semalam duk cerita, satu budak anak perempuan, dia ikut Quran Tower tepat. Dia hafal kat mak dia pukul 12, Quran Tower. You see, he starts the first consciousness. Tetapi kita tahu hakikat dalam fisiologi human being, bilanya ia mencetuskan pada umur 21 tahun. The first generation. Right? Itu baru first level of lab test. Dan bila kita next round, dia menjadikan budak jadi bapa, anak dia tu. Memang saya letak konsep jangka panjang 100 tahun. Kerana itu hakikatnya dalam dari segi pembentukan akhlak, dari segi fiziologi dan juga manusia. Kalau kita bayangkan, kalau bagi Cik Adham, satu idea ataupun Syagira, kita lahir anak hari ini. Ada sebuah anak muda 5 tahun. Seperti mana ada semalam duk cerita, satu budak anak perempuan, dia ikut Quran Tower tepat. Dia hafal kat mak dia pukul 12, Quran Tower. You see, he starts the first consciousness. Tetapi kita tahu hakikat dalam fisiologi human being, bilanya ia mencetuskan pada umur 21 tahun. The first generation. Right? Itu baru first level of lab test. Dan bila kita next round, dia menjadikan budak jadi bapa, anak dia tu, the second generation, 21 tahun. Anak Adham lah. Maknanya 21 dengan 21, 42 tahun. Right? To confirm bahawa pembentukan jin itu, ini ikut Al-Ghazali, jin itu lagi 21. Kita nak tu third level of molding of a new culture is 21 years. So, memang saya letak konsep jangka panjang 100 tahun. Kerana itu hakikatnya dalam dari segi pembentukan akhlak, dari segi fiziologi dan juga manusia. Kalau kita bayangkan, kalau bagi Cik Adham, satu idea ataupun Syagira, kita lahir anak hari ini. Ada sebuah anak muda 5 tahun. Seperti mana ada semalam duk cerita, satu budak anak perempuan, dia ikut Quran Tower tepat. Dia hafal kat mak dia pukul 12, Quran Tower. You see, he starts the first consciousness. Tetapi kita tahu hakikat dalam fisiologi human being, bilanya ia mencetuskan pada umur 21 tahun. The first generation. Right? Itu baru first level of lab test. Dan bila kita next round, dia menjadikan budak jadi bapa, anak dia tu, the second generation, 21 tahun. Anak Adham lah. Maknanya 21 dengan 21, 42 tahun. Right? To confirm bahawa pembentukan jin itu, ini ikut Al-Ghazali, jin itu lagi 21. Kita nak tu third level of molding of a new culture is 21 years. So, 63 tahun.
Sejarah menunjuk Al-Ghazali punya usaha untuk membangunkan dunia Islam masa zaman dia. First result, Al-Ghazali melahirkan the next great Muslim, Taliuddin Ayyubi, adalah 80 tahun selepas dia kembali. Maka hari ini tajuk pertama bagi kita mesti ada perjuangan yang jauh. Allah melihat kamu nak tengok jauh atau nak pendek. Ini our choice. Tapi sejarah menunjukkan, dan juga kita lihat pokok 400 tahun. Kan? Mereka ni senang-senang, tapi benda yang mulia dan yang fundamental, dia mengambil masa yang lama. Seperti membentukkan manusia. Nabi took 23 years. Dan kita tahu benda-benda. So, itu pertama. Yang kedua, pada saya, semua institusi Islam, mau di peringkat dasar, mau dalam sektorial, mau dalam segi peranan, kena ada satu common vision. Kita tidak ada. Last Islamic Strategic Plan, tidak ada. Kita ada makasib syariah, tidak memenuhi. Kita mesti ada peradaban Islam, di mana semua akan sama. That's the end dia tu. To be, kita membangkitkan satu peradaban. Mesti ada statement of fact. Yang Barat buat sekarang ini, dia menukar world order. New world order, dia buat. Itu cara dia. Tak apalah. Tapi bagi kita, dunia Islam dengan orang Melayu tidak mensuarakan bahawa kita hanya kita nak jadi negara. Not the common man. Dan orang Islam ni dia bukan ada sempadan. The Muslim, kalau hari ni tuan baca buku ni, kita mesti ada orang the believer. Believer is any human being who believe in Allah, has a unity of his purpose of his creation and survival, and of course the next world, kan. So itu yang mustahak. So Allah is the apex and Islam is the platform. So dalam semua bidang apa kita, sama bank Islam kah, that is kita punya glue. So itu sebabnya wakaf penting. Apa yang berlaku kesedaran wakaf ni jasa Allah Tan Sri ni Muhammad Ali Hashim, dia membawa bahawa dalam dunia ekonomi sekarang, ekonomi penting. Segala-galanya ini kuasa baru. Politik pun tak kuasa. Dunia jenis kuasa berduka kepada ekonomi, kebendaan dan sebagainya. Maka orang Islam mesti menguasai itu. Tetapi cara kita adalah trust wakaf dan Islam sebagai kita punya framework. Right? Nah, hari ini bila COVID datang, mereka telah menzahirkan satu perubahan mendadak. Kita lihat hari ini. Kaedah hidup, kaedah ekonomi, semua tukar melalui teknologi. Teknologi kita guna Facebook. Ini kita pakai ni ya. Webinar, right? Ni internet seminar. Caranya boleh hubungi satu dunia, right? Tapi dia bukan satu technical impossibility. Only technical practicability tak boleh buat. Kerana siapa boleh lihat dekat mesin tu? Membuatkan mudarat. Tapi kemudahannya ni, pada hari ni, dengan adanya perubahan mendadak dari segi proses kerja, cara penjagaan dan sebagainya, mereka telah tukar fokal daripada kerajaan pada syarikat kepada individu. Kuasa yang tertentu buat. Maknanya dia menafi kerajaan, bukan dia menafi, dia menukar center of gravity of ni to the individual. Hari ini semua orang boleh buat menyaga tanpa kelulusan kerajaan. Kita lihat hari ini. Tukar. Dari segi duduk, melayang. That's what they do. Flying, orang tak faham tu. Tapi that's what happened. Nanosecond. Duit jalan. Instant punya tu. Online and on time. So, itu satu hakikat yang disedari oleh orang yang ada ilmu. Hari ini Alhamdulillah kita sekarang, pada saya wakaf sekarang can be online. Tapi dia kena ada bukan hanya satu peringkat suruhan. Dia mesti projek.
Kenapa saya mengatakan projek memberikan keyakinan bahawa kita memenuhi tuntutan yang perlu. Yang perlu dan membawakan kepada fazilat dan sesuai patuh dengan kehendak apa dan adil Islam. So bila kita buat macam hari ini simple saja ya, dalam COVID. Kalau kita pakai COVID sebagai asasnya, kita punya 3S terdedah. Pada saya mengatakan kawan kita, COVID mendedahkan pada orang Melayu sekarang 3. Keselamatan kita, security kita tergugat. Kerajaan kena injek survival. Ramai mungkin tak dapat kerja. Dan juga kejayaan kita yang lepas tergugat. Our success tergugat. So kita kena climb the new factor. Jika sekiranya ada wakaf, dia menjadikan the defense, iaitu the firewall of life. Wakaf itu. Kerana wangnya memang ada. Itu sebabnya bagi orang Melayu Islam, kita dah tahu kita bayar zakat. Daripada tuntutan harta kita, 2.5%. 90 ini, yang lain baki tu, 90%, pasal dalam zakat pun dah tukar, perlu menjadi hidup semua dah dipotong. Tapi yang asas harta ni, cara apa pun, bagaimana kita membawa untuk kebahagiaan manusia dengan keridhaan Allah. Itu yang orang Islam hari ini lupa. 97.5% mana pergi? Itu sebab sekarang saya tahu sudah kerajaan PH telah menimbangkan untuk memberikan taxation pada wakaf dan sebagainya. Itu cara galakkan. Itu tak memenuhi kerana ia sepatut menjadikan fardu ain orang Islam generasi sekarang, bukan fardu kifayah. Kenapa? Untuk menjawab soalan yang saya beritahu bahawa orang Islam hari ini tergugat. Keadaannya, maruahnya tergugat. Bukanlah tugas politik satu hal. Tapi segalanya. Kerana silapnya, lupanya alpa kita, wakaf in our daily life. Itu sebabnya hari ini, nak memberikan jawapan pada manusia, dan aku janji kita mesti ada agenda 100 tahun. Nak menukar itu hakikat tuntutan Allah dalam Quran. Quran kalau kita baca dari ayat-ayatnya, maksud yang sebaliknya. Pokok pun ambil yang pokok lama, tahan lama, beratus tahun kan? Kenapa tak ambil iktibar daripada ilmu itu? Mana bagi kita nak masyarakat yang nak tahan beratus tahun, maknanya asasnya mesti betul. Bukan cash bagi makan bagi, ataupun punya harta untuk diri. Tak berjadi. Pasal kita tak invest dengan Allah. Dia tak bagi balik ke kita. Kita telah berjaya. Hari ini bagi Adham yang saya kira sebagainya. Kita dah lepas tempoh era dasar ekonomi baru. Hakikatnya, middle class orang Melayu ada. Bukan tak ada. Kuala Lumpur ni penuh. Right? Dulu, pasal kami zaman dulu. Tapi saya generasi lain lah. Pasal saya tinggal di bandar. Tetapi kita boleh nampak perubahan rezeki dan kualiti hidup orang Melayu beza. Tetapi untuk menjamin keselamatannya dan kesenambungannya, apa? Tak boleh ikut model manusia. Allah menjaminkan wakaf itu sebagai perantaraan. So maka hari ini kalau kita nak bawa dari segalanya supaya tiap-tiap ada hak, bila kita buat wakaf, makna kita bagi life security, bukan social security. Itu sebabnya saya rasa hari ini masa telah tiba. Alhamdulillah, COVID ini membuka mata kita. Seluruh dunia. Kerana dunia Islam pun tergugat. Tapi bekalan kita, our defense life defense kita macam mana? Because sekiranya kerajaan perlu injek untuk memberikan ketegahanan negara jalan, fine. Tapi tempat lain, wakaf buat peranan. Kerana dalam Ottoman, mengikut Mustafa Jazek, dia pakar kajian Masya Allah, Tan Sri Ali Hashim, kawan dia. Ottoman ada dua yang kerajaan buat, iaitu hal ehwal negara, luar negara, dan keselamatan. Lain semua wakaf. Semua wakaf. Saya baru balik pada Turki tahun sudah,
Ada awal tahun patut saya pergi. Mereka telah mula balik institusi wakaf. Lebih damai kerana ada presiden yang baru. Kitchen yang tutup semua buka balik. Saya pergi kepada Istanbul, tempat Fatih itu, semua dapur menyala balik. Kerana kesedaran mereka. Itu akad. Dan baru ini kita lihat macam Presiden Erdogan kata, dia bagi orang tua jamin kan, rumah bagi elok sampai mati hidup. Keadaan dia gunakan atas itu, tapi kerana dia ada kekuatan ekonomi. Kita bukan tidak ada, kita ada, tapi kita tidak menggunakan. Kita menggunakan. Itu sebabnya kalau boleh, kita mesti, kerajaan dan orang Islam mesti minta tabung wakaf negara. Itu hak orang Islam. Dia mesti buat tabung amanah negara. Betul, no problem. Tapi yang kita yang kena buat sendiri ni, kecil dan cerita. Kerana Allah janji, kita punya apa katanya ni akaun akhirat bukan akaun dunia. Kecil-kecil itu bukan ni. Ada barakahnya lain. Kita nak kenyang, tapi kalau ada barakah, bukan nak 10 pinggan kan. Itu kena faham benda-benda macam ni, yang Allah menjamin segala-galanya kan. Itu sebabnya hari ini soalnya kesedaran semua peringkat, mau peringkat pemimpin dan pelaksanaan profesional orang Islam. Dan juga rakyat yang dikatakan orang Muslim kena tanya soalan balik kita. Mari sekali kita buat. Kerana saya nak bagi soalan last point. Ottoman di Balkan dulu, di Bosnia dan sebagainya, mereka ikut Profesor Muhammad Belut. Dia datang di UIA, saya ikut dia. Ottoman punya kejayaan di Balkan, semua insan Muslim amal cash tunai. Orang miskin mestinya tak boleh buat wakaf. Cash tunai, RM1 menjadi tunai. Pasal dia niat. Kita hari ni, kita terlekat RM7 saja. Nampak tak? Itu yang jadi RM7, lepas itu tak bagi. Kalau tak buat, RM7, yang lain kutipan tadi. Tapi harian tu tidak ada. So harian ni kita kena buat program baru. Wakaf sehari. Wakaf sehari. Kita ada di Malaysia, di wilayah dengan Selangor. Berapa juta orang Melayu, orang Islam. Ya. Yeah. Right? Tapi yang kita tahu dari segi perkiraan, 500,000 middle income and above. Kalau tiap-tiap hari RM1, kan minta banyak kan? So, 365 kali 500,000. Berapa? Tak? Mana ini yang kita melihat bagaimana kita bukan anjakan minda.